Apabila karya kita tersiar di majalah Gila ni, kita seolah satu macam perasaan yang sangat seronok, bangga dan sebagainya. Memulakan majalah Hujang dengan cetakan pertama 100,000. Bila Gila-Gila tu dapat sambutan begitu, jadi sudah menjadi tanggungjawab saya ataupun setiap kartunis tu untuk promote themselves. Jadi saya nak buktikan kartun dari pelukis boleh hidup, ada jalan sendiri untuk masa depan. I was very much influenced by this mad cartoonist, Sergio Aragonés. Untuk mengisi kekosongan yang kita rasa kosong di Malaysia ni, kita isi dengan gila-gila. Ini adalah kisah sumbangan dan perjuangan para kartunis negara Malaysia. Rumah Kartun dan Komik Malaysia adalah sebuah museum untuk kartun, karikatur, dan komik Malaysia. Masyarakat hari ini dapat melalui terowong masa yang mempamerkan dan menyediakan informasi lengkap tentang perkembangan industri yang berkait rapat dengan kehidupan kartunis negara ini. Kalau kita nak jaga kartun kita kartunis sendiri kena usahakan tu. Jadi itu timbulnya dengan Rumah Kartun. Jadi bermulanya Rumah Kartun pada 2017. Namun kerjaya kartunis di Malaysia telah bermula seawal tahun 1928 apabila majalah Polis Melaya untuk pertama kali menerbitkan kartun hasil karya Raja Sulaiman untuk edisi 13 November 1928. Di Malaysia ini kita boleh lihat bahawa seni lukis kartun itu berkembang dalam sekitar akhir tahun 20-an, tahun 30-an dalam surat khabar seperti surat khabar Warta Jenaka, Utusan Zaman, Majlis dan sehinggalah agak banyak yang terkemudian. Jadi kita boleh lihat bahawa perkembangan kartun itu selari dengan perkembangan surat khabar. Walaupun abad-abad yang lebih awal seperti Jawi Peranakan itu tidak ada kartun, tapi dalam tahun 30-an saya rasa seni kartun itu mula berkembang. Penerbitan kartun pertama itu telah menjadi pemangkin untuk masyarakat di negara ini ketika itu untuk menerima karya-karya kartun yang melucukan. Kisah situasi masyarakat di zaman penjajahan telah menjadi inspirasi utama untuk para kartunis, namun ia disampaikan dengan kelucuan. Namun penerbitan kartun di tanah air bertambah rancak ketika tahun 1936, di mana kehadiran Warta Jenaka telah mengangkat karya kartunis tempatan ke satu tahap yang lebih tinggi. Kita sebenarnya di Malaysia ni, kita bermula dengan komik. Lukisan komik. Maksudnya zaman Saidin Yahya yang mula menerbit komik. Tapi kita juga dapat kesan kartun tahun 1928-24 bagainya. Biasanya kartun-kartun yang bentuk editorial lah. Tapi komik dalam bentuk komik-komik yang bentuk majalah atau bentuk-bentuk yang telah dibukukan bermula daripada Saidin Yahya, grup Saidin Yahya ni. Tahun 1930, kalau tak silap salah. 1930 dah mula terbitkan seperti dalam bahasa Jawi ketika tu. Kemudian diteruskan oleh Raja Hamzah. Jadi kartun itu menjadi satu bentuk senjata untuk mengedarkan masyarakat tentang masa depan mereka. Kartun juga menjadi semacam suatu senjata untuk mengkritik apa yang mereka anggap sebagai sifat ataupun sikap yang buruk yang telah menyebabkan mereka tertinggal dari segi ekonomi dan politik. Dan tapi ada juga kata-kata yang berunsur jenaka. Pada tahun 1939, Utusan Melayu telah menerbitkan kartun bertajuk Wak Katuk. Ia antara siri kartun yang populer ketika itu. Wak Katuk telah menjadi suara dan hasrat orang Melayu Malaya ketika itu. Isu yang dekat di hati orang Melayu
telah diangkat di dalam kartun Wak Kato. Antara isu besar ketika itu ialah kebanjiran warga asing di tanah Melayu yang tidak dikawal oleh penjajah British, masalah harga bahan komoditi pertanian, dan pelbagai lagi. Saya suka melihat kartun-kartun ini bukan hanya dari sudut makna ataupun mesej yang mereka cuba sampaikan. Saya suka melihat bagaimana cara mereka menyampaikan mesej itu. Jadi kalau kartun-kartun era Warta Jenaka ataupun sebelum merdeka ini, mereka banyak sekali merujuk kepada kesusasteraan untuk menyampaikan maksud. Contohnya mereka menggunakan pantun, mereka menggunakan peribahasa, mereka menggunakan perlambangan. Misalnya orang-orang kita yang terlalu kebaratan dilambangkan seperti beruk yang lupa daratan. Mereka menggunakan peribahasa seperti kacang lupakan kulit, orang yang lupa akar budayanya. Pada 1941, Perang Dunia Kedua telah tercetus dan ia menjadi era baru bagi para kartunis negara. Bila Jepun datang ke Malaysia 1940-an, terus Jepun menggunakan kartunis Malaysia untuk buat surat khabar. Malai Simpo sebagai contohnya adalah surat khabar Jepun. Jadi dia menggunakan kartunis Malaysia untuk buat propaganda dan sebagainya. Kartunis Malaysia dan pelukis komik itu memang dah lama wujud, tapi terus digunakan oleh Jepun dan sebagainya. 1947 datang pula British menghalau Jepun, juga menggunakan kartunis dan komik artis Malaysia zaman itu. Sebaik tamat Perang Dunia Kedua, idea baru dan semangat baru telah mula muncul dalam kalangan rakyat dari pelbagai lapisan, termasuklah para kartunis. Bukan setakat penyampaian cerita, malah para kartunis tanah air juga sudah mula menampakkan gaya lukisan yang berbeza dari kartun-kartun yang diimport. Kalau kartunis saya terpengaruh dengan Jack Davis, kemudian Mort Rucker. Banyakkan semua daripada American punya, pasal masa tu kita berkemampuan sikit lah, kita ada gaji kita banyakkan habiskan beli komik-komik daripada overseas yang peminat kat Malaysia tak baca. Jadi kita belilah Mad Magazine kan, Punch Magazine. Jadi kita dapat info banyak. Penerbitan kartun dalam akhbar dan majalah telah menjadi satu sumber mata pencarian bagi segelintir orang. Dari era Warta Jenaka hinggalah ke hari ini, ia telah mencipta satu sumber pendapatan. Malah tidak keterlaluan dikatakan, pada masa lalu kerjaya sebagai kartunis bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan masyarakat banyak. Namun para kartunis awal ini telah menjadi penggerak utama untuk menjadikan bidang ini sebagai sebuah industri bagi Malaysia dan kesannya terasa hingga ke hari ini. Kira kalau pinang anak dari orang kena reject lah. Tak laku. Pada mulanya, masa saya bersekolah dulu, saya dah melukis dah. Apabila dah suka melukis, hobi melukis, kita selalu suka melukis. Jadi, pandangan ataupun orang tua kita lah, kan, rasa masa tu pelukis tak boleh cari makan. Kau ni hang ni nak ambil SPM masih lukis kartun je. Yang tu saya mengingat. Abang-abang saya, mak saya, apa hang boleh makan ni semua hang buat ni? Saya lukis kartun ni. Kartun apa tu saya tiru. Kan? Jadi pada masa tu tidak ada satu rangsangan langsung. Rangsangan kita sendirilah. Buat apa kita buat ni. Aku nak jadi kartunis atau aku nak lukis. Bayangkan dihalang oleh keluarga. Jadi saya nak buktikan lukis kartun dari pelukis boleh hidup dan juga boleh ada jalan sendiri untuk masa depan. Kita buat benda itu sebagai semangat untuk to sell ourselves kan. Kita promote bidang ni supaya establish sama dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat. Kartun di era 50-an selain menghiburkan juga telah menjadi wadah untuk menyampaikan mesej ingin mencapai kemerdekaan. Dan akhirnya pada 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara telah tercapai.
Pada ketika itu, bermula juga satu episod baru bagi para kartunis, yaitu mereka perlu mencari idea baru bagi membantu kemajuan negara selepas negara baru mencapai kemerdekaan. Kalau seterusnya memang dah menarik ataupun ideanya memang dah kata orang menonjol, jadi dia tetap menarik walaupun zaman itu dan dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau kita meneliti kepada pendekatan ataupun yang kita sebut sebagai senjata mereka untuk menyampaikan kritikan dan mesej itu, memang kartunis ini adalah orang-orang yang intelektual.